Kalau kita ikut andaian kita, kehidupan kita, kita takkan dapat jawapan penghabisan. Contoh paling mudah. Kita kata ada makhluk raksasa. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi dia keluar. Atramentaro. Soalan dia. Mari dari mana Atramen tu? Habis dia tembak raksasa tu mampu, dia terbang ke atas. Soalan dia pergi ke mana? Dia ke mana pula Atramen tu? Tuan-tuan pernah tanya tak? Lepas dia tembak raksasa tu, stop, dia tembak, pum, meletup. Dia pun tengok ke langit, ha, pum, jalan. Habis. Dia pergi mana? Itulah bandingannya kalau tak ikut Quran dan hadis. Tak ada jawapan, tak ada penutup, tak ada penamat apa. Tapi kalau kau balik pada Quran, kau akan ada jawapan daripada awal dan penutup dia. Ini dia Quran. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita rujuk pada Quran. Kalau tidak, tak ada kesimpulan dia. Ustaz, saya pergi ke bulan, nak menghadap kiblat ke mana? Tak ada jawapan. Ustaz, saya pergi ke bulan, nak ambil wuduk macam mana, Ustaz? Air ada tak? Yang kata pergi lebar. Hampir kat kolah masjid tu berlambak, hampir wuduk ke, habis bayarlah masjid tu. Dia ada jawapan. Okey Ustaz, saya dah pergi dah, tapi air kolah tak ada. Tak. Buka air pipe. Air pipe pun tak ada. Lah, pasal pun tak ada. Kami dah berapa bulan dah Ustaz. Oi, 6 bulan air tak ada. Oh, kalau gitu pergi ke sungai. Sungai pun kering Ustaz. Oi. Oh, kalau gitu tayamum lah. Tayamum. Apa masalah dia? Tak jadi masalah. Tak masalah dia, bolehlah tayamum tu kalau wudu. Masalah saya ni pula, dah lah air tak ada, apa semua kering pula. Mandi junuk pula Ustaz. Oi. Air tak ada macam mana nak mandi ni? Oh, saya kata apa susah, berguling tengah laman. Berguling. Dia ada jawapan. Walaupun hang junub, ambillah tayamum juga. Bukan hang tayamum satu badan. Laki bini duduk bergolek tengah laman. Oh, buat apa terlihat tayamum? Bukan macam tu. Dalam Islam, dia ada setiap persoalan yang tuan-tuan tanya akan ada jawapan. Tapi kalau tuan-tuan pergi duduk di planet lain, nak jawapan apa? Dia takkan boleh settle masalah kalau duduk tempat lain. Sebab tu kita ni berhati-hati dengan pahaman yang membawa kita ni berbeza dengan Quran. Kita boleh hidup di bulan, kita boleh pindah ke sana. Kalau bumi ni dah rosak, kita ramai-ramai pindah ke tempat baru. Pandailah hang cakap duk percaya. Ada yang percaya bumi ni berputar 1,600 km sejam. Soalan saya senang aja. Hang suka lagu mana? Hang suka lagu mana kelajuan bumi ni? Beritahu. Hang nak suka hang jalan pun susah. Hang nak suka bumi 1,600 dengan hang terpelantin sekali. Jadi tolonglah pegang kepada Quran. Bila ada satu-satu benda macam sekarang ni, pegang Quran. Semak pada hadis. Jangan duk tengok pada musuh-musuh agama kita. Musuh-musuh Islam. Yang cari jalan siang dan malam nak memesongkan kita daripada Al-Quran. Baik. Dengan sejak zaman Rasulullah sampai zaman kita, telah terbentuk masyarakat Islam dan tegak beberapa negara Islam. Dan dengan ayat ini dan ayat lain-lainnya sudahlah jata bahawa memang dalam Islam tidak ada pemisahan dalam agama dan agama tidak bisa jalan kalau tidak ada negara. Maka jangan sebut politik lain, agama lain. Jangan campurkan agama dan politik. Salah tu. Cogan kata tu salah. Dalam agama ada politik. Dan dalam politik juga ada agama. Tidak boleh berpisah agama dan politik. Dengan tidak tertutupnya pintu ijtihad buat selama-lamanya, dapatlah dipahamkan bahawa ijtihad itu bukanlah ada dalam hal-hal ibadat saja. Misalnya batalkah wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan? Ataupun berapa kilometer perjalanan baru boleh musafir? Boleh menjamak dan mengqasar? Atau masih wajibkah membaca Fatihah di waktu imam sudah membaca ayat lazim?
Tetapi ijtihad lebih luas daripada itu. Ahlu al-halli wal-aqdi, atau yang di dalam ayat tersebut disebut ulil amri, yang mencakupi keahlian yang luas mengenai kenegaraan atau keduniaan. Kita mesti berijtihad, yakni bersungguh-sungguh. Bagaimana talabul kamal, mencari kesempurnaan atau mencapai yang belum sempurna. Apatah lagi kita dapat mencontoh yang baik dalam surah ayat 18 dan 39 surah Az-Zumar, dan menolak yang tidak sesuai dengan kepribadian kita, walau daripada mana pun datangnya. Kita tidak meninggalkan yang lama hanya kerana lamanya, dan tidak mengambil yang baharu hanya kerana baharunya. Asal kedua pokok pertama, taat kepada Allah dan Rasul, tetap kita pegang, maka ijtihad selalu mesti berjalan, sebab pemikiran kita selalu mesti berjalan. Ada yang perlu dikekalkan yang lama, dan ada yang perlu berlaku kepada perubahan. Islam membuka pintu ijtihad kita. Fikir tengoklah, macam sekarang, kita masuk restoran, dia tak main order. Dulu pergi masuk restoran, main tukang order, tak buku menu tu atas meja. Sekarang, pergi scan pula atas meja. Scan, duk tengok, nak pilih apa. Dah lah kita nak bagi duit kat mereka, kita pula kena scan pula. Bodoh tu. Main hak tua-tua bangka macam kita ni, balik gitu. Kita panggil, dek, main order dek. Pakcik, scan pakcik, scan. Tu dekat meja tu, scan. Scan tu apa? Konon-kononnya hang nak jadi negara maju kepala otak hang. Hang duduk di Singapura boleh lah. Ni duduk di Malaysia. Orang kampung ramai, orang tua-tua ramai. Mai tanya makcik pondok apa cik? Nak pergi makan kari kepala ikan. Hang sebut kari kepala ikan kan senang. Kari kepala ikan satu. Untuk 4 orang makan. Dah. Ni. Hai haram jadah tunggu nampak dia tadi. Kemudian bila sen tak sampai-sampai pula. Tekan tak mau lagi. Wifi tak kuat pula dah. Ada benda yang patut kekal. Sebab tu di negara orang putih, dia wujudkan satu bandar yang tidak ada enjin. Tidak ada asap. Semua orang pakai kereta kuda. Semua orang pakai basikal. Naik kereta kuda, kereta yang tak menggunakan asap, menggunakan enjin. Nak balik kepada zaman dulu-dulu. Seduk napas ni, lapang rasa. Sekarang seduk napas, sembur balik, keluar asap. Jadi ada benda yang boleh buat. Saya baru ni saya pergi Pulau Pinang baru ni. Main nyonya dengan apek 4 orang. Main duduk depan saya. Dia panggil budak order. Tengok ni, sini order sini. Apa order? Seduk tengok terkir-kir apek tu. Dekat 15 minit duk terkir-kir. Lalah dia panggil budak tu. Order. Banyak susahlah, kita sudah tua mana tahu. Banyak susahlah. Ya. Yang tukir kedai yang pekerja duk tegak. Ya. Mau sebulan lagi tutup kedai. Ada yang balik pada asal, sebab tu ada orang dia kekal dengan kopi tiam lama ni. Yang tu lebih mudah ni. Gelas kopi tiam, pirin kopi tiam, semua jenis hak lama banyak. Dia suka jenis tu. Maka yang kamu buka ni hanya untuk orang muda-muda. Hampir buat orang muda-muda. Dia pun tak ada kerja apa. Aduh. Nak suka bawa. Orang tua-tua ni kadang handphone pun tak ada. Tapi hari ni semua menuju ke arah situ. Nak buat pasport semua situ. IC macam tu. Ada benda yang boleh kita ubah. Ada benda yang tak payah ubah. Hidup kita untuk menyenangkan rakyat. Bukan menjadikan susah. Janganlah terlalu nak jadi moden sangat.
segala G kita nak pakai. Akhirnya rakyat tak tahu kehidupan dia. Ada tempat yang boleh jadi moden. Rakyat dia sikit, negeri dia kecil, silakan buat. Tapi kita ni duduk di kampung-kampung, nak datang pejabat tanah, pejabat kerajaan, susah. Duduk dalam kampung tu, tiba-tiba sampai kat sini, ni makcik nak buat ni. Makcik dia kena online, makcik. Kata, kau kerja apa? Tak ada apa, saya buat online. Sekarang offline. Kata, makcik tak boleh, makcik nak pergi umrah ni. Nak buat renew, pasport. Makcik balik dulu. Isi borang dalam online. Ya? Nanti 3 hari datang balik ambil. Dulu setengah jam siap dah. Dulu waktu tu tak moden makcik. Sekarang baru moden. Biar betul kau. Baliklah makcik tu panggil. Makcik. OKU dan warga mas boleh buat di sini. Letihnya aku. Macam pengalaman je Ustaz. Dia mana faham, tak faham tak. Jadi bukan semua orang boleh tahu. Bukan semua orang. Cubalah hidup menyenangkan rakyat. Dulu ada Perdana Menteri mana dia buat UTC. Senang semua orang. Malam boleh pergi kerja. Petang boleh pergi buat urusan. Semua duduk setempat di situ. Nak buat polis ada situ. Nak buat report ada situ. Nak buat IC ada situ. Nak buat pasport ada situ. Malam pun boleh pergi hampir lah. Lah tak sesuai. Katuk buang pula dah. Ikut time ni pula dah. Dah elok dah dulu. Nak bagi senang orang. Jadi hidup kita ni ialah untuk menyenangkan orang. Bukan menjadikan makin lama makin susah. Walaupun atas nama digital ke apa-apa semua. Balik kepada pokok yang kita sebutkan tadi. Menyenangkan rakyat. Itu maksud dia. Sama ada engkau pakai teknologi lama ke, engkau pakai sistem baru ke, pastikan bahawa menyenangkan rakyat. Sebab asas agama, asas yang Allah bawakan pada kita, Rasul bawa pada kita ialah menyenangkan umat. Bukan menyusahkan umat. Jadi cuba fikir tengok sekarang susah ke senang? Kehidupan kita ni atas nama digital lah apa bala semua makin menyusahkan. Okey, kadang-kadang sampai buku pun tak ada. Buku bank, buku apa tak ada. Kita ni malam-malam duk tengok tu. Kata ada bila masa aku buat keluar tu tengok tu lah. Buku mana buku? Tak ada buku makcik. Ketat makcik. Makcik tu balik tak apa nak percaya. Betul ke duit aku ni? Buatnya kena godam. Pi tengoklah makcik, duit makcik dah tak ada. Tapi kalau ada buku, ada lagi. Sekarang tak ada buku. Kita nak jimatkan buku, nak jimatkan kertas. Tapi orang tua-tua, setengah orang, dia lebih suka kepada buku akaun. Janganlah kita terlalu nak ke depan sangat. Kita nak contoh negara maju. Amboi. Ya, janganlah macam itu. Ikut kepada kesesuaian tempat, kesesuaian pelanggan, kesesuaian rakyat. Janganlah terlalu sangat nak moden sampai akhirnya menyusahkan orang lain. Ada benda yang perlu kepada moden. Ada benda yang perlu kepada tradisional. Dulu nak moden sangat, budak-budak tak payah pergi sekolah. Kita belajar dengan handphone, laptop, tab. 2 tahun tengok muka cikgu dalam skrin je. Sekarang, bila dah boleh pergi sekolah, kedatangan budak-budak merosot teruk. Beribu orang tak pergi sekolah sekarang. Sebab budak-budak dah hilang minat. Mereka lebih seronok main handphone, main game. Salah siapa? Konon-konon nak moden sangat. Paksa semua orang beli handphone. Kaya raya tokeh handphone. Apa kedana pula mak bapak berebut handphone dengan anak-anak. Sekarang timbul masalah, anak dah malas nak pergi sekolah. Kita tengah duk seronok, kita cut. Konon-kononnya nak selamatkan nyawa. Allahu Akbar. Sekarang kesal dia.
Ada benda yang boleh kita pakai moden. Ada benda yang kena tradisional. Dan dalam pendidikan, kena balik pada basic. Allama bil qalam, kata Allah. Mengajar, menuntut ilmu dengan pena. Allah sebut berkali-kali. Maka mereka menggunakan dasar. Tak ada pena, tak ada pen, tak ada apa. Semua main tulis. Nampak tak? Kita nak ubah cara yang Allah ajar. Sedangkan teknik pendidikan nak berkesan ialah allama bil qalam. Cikgu bercakap, tulis. Cikgu bercakap, tulis. Dengan pena. Cikgu pun tulis kat whiteboard. Bila dah mengaji PDPR, bila masa dia nak nulis kat whiteboard? Nak whiteboard kejadah apa kita? Cakap lah ya, kita sejarah kita tidur. Habis, lalas cikgu seorang duk bercakap. 2 tahun, tuan-tuan. Ni nak buat balik apa? Jadi peganglah Quran. Jangan tuan-tuan hanya faham Quran ni untuk baca Yasin je. Quran menjawab segala persoalan. Okay? Tapi sayang, siapa yang nak dengar cakap kita ni?